adakah Islam perlukan sosialisme? Okey, aku rasa persoalan ni adalah antara persoalan yang sangat-sangat penting untuk dikemukakan waktu lepas kita baca buku ni, ataupun semasa kita baca buku ni, ataupun setiap kali kita berbincang berkenaan dengan sosialisme. Okey, kenapa aku kata macam tu? Sebab dalam buku ni pada muka surat 3, muka surat 9, muka surat 64 mungkin akan ada statement-statement yang misleading, yang disalahfahami dan kemudian disalah tafsirkan. Kemudian kira mungkin akan ada certain golongan yang perlu kepada sosialisme sekarang, tak kira lah jenis sosialisme apa, akan gunakan statement-statement tu untuk mengiyakan sosialisme dengan menggunakan Djokowi Amino tu sebagai hujah. Tapi statement-statement dalam muka surat 3, 9, 64 tu, kalau kita baca balik buku ni secara keseluruhan, dia akan dibatalkan balik pada muka surat 8, muka surat 21, muka surat 41, 88, muka surat 96. Aku akan baca daripada muka surat tu. First kali muka surat 3, 9 dan 64. Kemudian aku akan baca daripada muka surat yang membatalkan statement-statement tu. Okey. Aku akan ceritalah kenapa benda tu boleh boleh wujudkan kesalahfahaman. Okey. Muka surat 3, petikan daripada dia punya kata-kata sendiri. Dia kata dalam pidato pembukaan pada Kongres Al-Islam Indonesia kedua di Garut Jun 1924, saya telah membentangkan juga Djokowi Amino tu sendiri. Ni kata-kata dia. Telah saya bentangkan juga huraian yang amat pendek tentang sosialisme berdasar Islam. Antara lain dalam pidato tersebut saya berkata sebagai berikut. Bukanlah sekali-kali maksud saya dalam kongres ini membuat propaganda yang bersifat politik, tetapi kerana sebahagian terbesar manusia sedang menderita sengsara di pelbagai bahagian dunia ini, maka saya beranggapan bahawa yang akan dapat melepaskan mereka dari kesengsaraan itu ialah jalan sosialisme. Dia kata, itulah sebabnya saya merasa wajib untuk memberikan huraian secara singkat tentang sosialisme atau keselamatan masyarakat manusia sebagai yang dikehendaki agama Islam dan keislaman kita. Dalam pidato tu dia kata yang paling dikehendaki sekarang untuk bahawa yang akan dapat melepaskan mereka dari kesengsaraan itu ialah jalan sosialisme. Kalau aku mungkin berbeza dengan statement ni. Okey, aku akan katakan dalam Islam tu dah ada dah sistem dalam Islam dah ada dah benda-benda yang boleh melepaskan manusia daripada kesengsaraan, dan Islam tak perlukan kepada sosialisme. Tapi bukannya Djokowi Amino tu kata macam tu, sebab statement dia selepas tu dia kata yang dikehendaki agama Islam dan keislaman kita. Dia kata macam tu. Okey. Baik, yang tu pada muka surat 3 pidato dia. Muka surat 9, kalau tengok balik dekat sini, dia kata okey, kita tidak bermaksud mengatakan bahawa pada ketika itu sudah ada propaganda sosialisme yang teratur seperti sekarang ini. Akan tetapi sesungguhnya asas-asas sosialisme itu telah dikenal dalam masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan asas-asas tersebut lebih banyak dan lebih mudah dilaksanakan daripada di Eropah dalam zaman mana pun juga sesudah zaman Nabi kita itu. Dia nak kata asas-asas sosialisme itu telah dikenal dalam masyarakat Islam. Aku akan argue yang benda tu bukan asas-asas sosialisme pun. Apa yang diamalkan pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah asas-asas Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, dan sunnah lah, sunnah Nabi SAW. Benda tu bukan sosialisme pun. Kalau macam ada orang nak associate kata Islam ni dia ada sosialisme dekat dalam dia, tak boleh juga. Kita tak boleh nak kata dekat dalam Islam tu ada sosialisme, sebab sosialisme ni mungkin mai kemudian, Islam mai dulu. Okey. Tapi kita boleh kata mungkin ada persamaan. Yang ni aku nak avoid overclaim lah. Nak avoid overclaim sebenarnya. Okay, muka surat 64 dia kata masih banyak lagi cerita-cerita yang boleh dan harus dipercayai kebenarannya, yang menunjukkan betapa sangat kukuh dan kuatnya keempat khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali memegang teguh asas-asas sosialisme dan demokrasi. Sebenarnya yang tu mungkin benda yang difahami oleh Djokowi Amino tu. Benda yang difahami oleh Djokowi Amino tu saja. Bukannya empat-empat khalifah tu pegang kepada sosialisme dan demokrasi dalam terma sosialisme dan demokrasi. Mungkin pada waktu tu tak ada sosialisme dengan demokrasi, perkataan tu tak ada. Tapi unsur-unsur yang diamalkan dalam Islam tu, yang diamalkan, yang dipraktikkan oleh empat-empat khalifah ni, mungkin benda-benda tu yang menyerupai unsur-unsur dalam sosialisme yang difahami oleh penulis. So dia kata yang tu unsur-unsur sosialisme. Jangan nak kata depa tu sosialis pula. Tak boleh. Faham? Okey. Okey, tu muka surat 64. Dan statement-statement yang membatalkan balik muka surat 3, 9 dan 64 macam mana yang aku dah baca tadi adalah pada muka surat 8,
Macam mana aku baca dah tadi. Dia kata sosialisme yang kita menujui itu bermaksud mencari keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Dan sebelum tu dia kata sedangkan sosialisme yang wajib dituntut dan dilakukan oleh umat Islam bukanlah sosialisme yang lain melainkan sosialisme yang berdasar pada asas-asas Islam belaka. Tu dah jelas dah. Muka surat 8. Kalau tengok dalam muka surat 21, okey, dia habaq dia kata, okey, pada akhir muka surat tu dia kata bagi kita orang Islam tak ada sosialisme atau rupa-rupa isms yang lain-lainnya yang lebih baik, lebih indah dan lebih mulia. Okey, melainkan sosialisme yang berdasarkan Islam itulah saja. Bagi kita orang Islam, tak ada sosialisme atau rupa-rupa isms lain-lainnya yang lebih baik, lebih indah dan lebih mulia, melainkan sosialisme yang berdasarkan Islam itulah saja. Tu muka surat 21. Aku tak payah explain banyak kot. Muka surat 41 pun sama juga. Islamisme ialah pokok dan sumber sosialisme yang sejati, pembawa keselamatan dunia dan keselamatan akhirat bagi segenap manusia. Maksudnya sekarang ni, dan yang lagi pukai lah, tengok muka surat 88. Memang kena jelas terus. Okey, cukuplah huraian kita untuk menunjukkan betapa perlunya, sangat perlu dan tak boleh tidak bahawa sosialisme mesti berdasar dan bersama agama. Apabila sosialisme hendak mencapai keselamatan yang sejati bagi segenap umat manusia. Okey, muka surat 96. Ni paling jelas dia kata, menurut keyakinan saya, tiadalah sosialisme sejati dapat tercapai selama-lamanya apabila sosialisme itu tidak bersandar kepada Islam dan apabila tiap-tiap manusia dan masyarakat tidak bersifat, bertabiat, berperilaku dan berbuat sesuai dengan kehendak Islam. Nak abang kata sebenarnya untuk orang yang overclaim kata Islam ambil daripada sosialisme ke, dekat dalam Islam ni ada unsur-unsur sosialis ke dan seumpamanya, aku boleh katakan benda tu ada persamaan, tapi tak boleh nak overclaim terus kata Jokro Aminoto kata sosialis ni diperlukan oleh Islam ataupun Islam perlukan sosialis. Tak boleh kata begitu dan tak boleh berhujah dengan nama Jokro Aminoto pun. Dalam buku dia ni dia dah jelas dah. Aku dah bagi muka-muka surat tu. Mudah-mudahan kita boleh faham dan mudah-mudahan jelas untuk kita. So, macam mana? Hampa suka dengan video-video yang hampa tengok dekat dalam page kami? Suka dengan video ni yang hampa tengok ni? So, kalau suka, kalau rasa ada manfaat, tolong like, tolong share dan tolong panjang-panjangkan lagi kepada semua kawan-kawan. Supaya manfaat tu boleh bukan dekat apa saja dapat dekat orang lain juga. Dan jangan lupa kami Facebook Surgeon ada YouTube channel, tolong subscribe, boleh follow dekat Twitter, boleh follow juga dekat Instagram. Mudah-mudahan ada manfaat dan hampa tumpang jugalah manfaat yang kami sampaikan tu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Book Surgeon analyze, scrutinize, criticize, insya-Allah.